Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi apa khabar semua pelajar? Moga-moga pelajar sihat sejahtera dan dipermudahkan segala urusan pelajar. Okey, kalau kita tengok gambar yang dipaparkan di sini, apakah pelajar dapat memahami gambar yang tersirat? Okey, jadi gambar ini adalah menunjukkan orang sakit dan ada orang yang menziarahi orang sakit. Jadi tajuk yang kita akan belajar pada pagi ini iaitu tajuk adab terhadap orang sakit. Adab terhadap orang sakit dan orang kurang upaya. Itu kita akan belajar pada pagi ini. Jadi objektif yang kita nak capai pada pagi ini iaitu pelajar dapat menyatakan dalil nakli tentang adab terhadap orang sakit. Yang kedua, pelajar dapat menyatakan cara beradab terhadap orang sakit iaitu dari segi aspek emosi, fizikal dan rohani. Yang ketiga, hikmah beradab terhadap orang sakit. Okey, jom kita tengok pada dalil nakli daripada Abu Musa Al-Asy'ari meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udul maridha wa at'imul ja'i wa kafful ani." Rawahu Al-Bukhari. Yang bermaksud, ziarilah orang yang sakit, berilah makanan kepada orang yang lapar dan bebaskan tawanan. Bermakna dalil ini menunjukkan kepada kita bahawasanya kita sebagai orang orang yang sihat hendaklah kita menziarahi orang yang sakit. Sebab orang sakit dia tidak mendapat dia tidak berupaya. Maka kita hendaklah yang sihat menolongnya dari segi kita beri makan minum dia apabila dia lapar, bagi ubat dan sebagainya, dan bebaskan orang tawanan ni semasa mendapat peperangan lah. Okey, ini dalil yang pertama. Yang kedua, kita tengok kepada doa yang perlu kita amalkan lah apabila kita menziarahi orang sakit. Apa yang doa yang perlu kita amalkan? Iaitu doa yang Nabi ajar kepada kita, As'alallahal azima rabbal arshil azim an yu'afiyaka wa yashfiyaka illa afahallahu min dhalikal marad. Rawahu Abu Daud dan At-Tirmizi. Maksudnya apa? Aku berpohon kepada Allah yang memiliki arasy yang tinggi, semoga kamu diberikan kesembuhan dan kesihatan. Hanya Allah yang menyembuhkan dia dari penyakit itu. Maksudnya apabila kita menziarahi orang sakit, maka kita kena berdoa kepada orang sakit, moga-moga Taala sembuhkan penyakit dia. Jadi apatah lagi kalau keluarga kita, kalau mak kita, kalau adik-adik kita, kawan kita yang sakit, banyaklah kita berdoa kepada dia, moga-moga Allah Taala memberi kesembuhan kepada dia. Allahumma shfika, kita doa kepada dia, Allahumma shfika, ya Allah sembuhkanlah dia ya Allah. Okey, seterusnya kita tengok kepada adab terhadap orang sakit. Adab terhadap orang sakit dari segi ibadah. Yang pertama sekali, kita mendoakan kesihatan mereka. Dari segi ibadah, kita mendoakan kesihatan mereka. Yang kedua, membantu mereka yang ingin melakukan ibadah. Maknanya kita orang sihat ni, kita kena mendoakan kesihatan mereka. Doa yang baik-baiklah. Semoga dengan doa kebaikan dia, kita mendoakan dia, moga-moga dia cepat sembuh. Yang kedua, dari segi ibadah tadi, kita membantu mereka.
Kalau dari segi nak solat, contoh kita tolong ambil wudukkan dia, tolong wudukkan dia, kita wudukkan dia untuk solat, atau kita ingatkan dia supaya dia dah masuk waktu solat untuk solat. Itu sebagai tanggungjawab kita kepada orang yang sakit. Seterusnya dari segi emosi, memberikan semangat dan motivasi agar mereka sabar dan redha. Maknanya kita sentiasa beri semangat, kata-kata semangat kepada orang sakit agar agar dia cepat sembuh. Yang kedua, kita kita motivasi dia agar mereka bersabar, sabar dan redha di atas penyakit atau musibah yang menimpa diri dia. Maknanya kita bercakap dengan dia, kena banyak-banyak sabar, sebab Allah Ta'ala nak hapuskan setiap kesakitan yang kita terima ni. Allah ampunkan dosa kita, bersihkan dosa kita dengan kesakitan kita timpa. Ini adalah ujian, sebab yang hidup akan merasai kematian, yang hidup akan merasai kesakitan. Jadi kita kena bagi tahu kepada orang sakit, banyak-banyak bersabar. Yang kedua, dari segi aspek emosi, tidak melakukan sesuatu yang boleh mengganggu keteraman mereka dengan bunyi bising dan tempoh ziarah yang lama. Maknanya kita pergi melawat orang yang sakit, orang sakit. Mana kita pergi melawat orang sakit apa? Kita kena buat apa? Kita pergi melawat orang sakit, tidak boleh melakukan sesuatu yang boleh mengganggu keteraman mereka dengan bunyi bising. Kita pergi melawat orang sakit, janganlah bising-bising bercakap-cakap. Maknanya kita kalau pergi boleh baca Quran, zikir, doa yang baik-baik kepada orang yang sakit. Dan ziarah orang sakit janganlah terlalu lama, menyebabkan dia merasa rimas dan sebagainya. Okey, seterusnya dari segi aspek fizikal, memastikan tempat dan tubuh badan pesakit sentiasa bersih. Maknanya kita sebagai orang sihat ni, kita pastikan pesakit itu sentiasa bersih. Tubuh dia, turun mandikan dia, turun lapkan dia dan sebagainya. Dan tempat yang dia tidur tu pastikan dia bersih. Dan yang kedua, menyediakan keperluan dan kemudahan asas untuk pesakit. Sediakan selipar, sediakan kain tuala, sediakan brusing dan sebagainya untuk memudahkan pesakit untuk mandi dan sebagainya. Jadi kita memudahkan kerja orang yang sakit. Jadi last sekali, hikmah beradab kepada orang sakit. Yang pertama, menggembirakan pesakit agar hatinya tenang dalam menempuh ujian Allah Ta'ala. Mana hikmah kita berada orang sakit dapat mengembirakan orang sakit. Mana itu hikmah pertama. Mana kita mengembirakan pesakit agar hatinya tenang dalam tempoh ujian Allah Ta'ala. Itu hikmah dia. Yang kedua, mengeratkan ukhuwah sesama anggota masyarakat agar hidup diberkati Allah. Mana kita menziarahi antara satu sama lain apabila mereka sakit. Nanti kemungkinan kita sakit, insya-Allah mereka akan menziarahi kita kembali. Yang ketiga, melahirkan keinsafan kerana diberikan nikmat kesihatan setelah melihat penderitaan pesakit. Maknanya kita bila kita ziarah orang sakit, kita merasa keinsafan. Keinsafan apa? Kemungkinan kalau kita duduk tempat dia, apa akan kita rasa? Itu masuk keinsafan. Maknanya nikmat sihat yang kita dapat ini, kita kena banyak-banyak bersyukur. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala masih lagi memberi kita kesihatan yang baik. Jadi kita kena banyak bersyukur kepada Allah SWT. Jadi aktiviti laksanakan aktiviti ini. Penilaian. Pelajar dapat melaksanakan aktiviti role playing dalam pelbagai situasi menyantuni orang sakit. Muat naik hasil kerja tersebut dalam bentuk pembelajaran maya. Pada pelajar boleh buat buku skrip dan sebagainya untuk tajuk orang sakit. Okey, banyak aktiviti yang boleh kita lakukan.
pelajar boleh buat simulasi di rumah boleh. Contoh di rumah kita buat simulasi, contoh ada kita sakit. Jadi kita buat ambil video tunjuk bagaimana kita nak melayan orang yang sakit tadi. Boleh. Okey. Jadi penilaian nyatakan dalil nakli tuntutan beradat terhadap sakit. Yang kedua, terangkan 2 adab menyantuni orang sakit. Yang ketiga, terangkan 2 hikmah beradat terhadap sakit. Dan soalan akibat, berdasarkan gambar di atas, terangkan pandangan anda tentang tanggungjawab masyarakat terhadap orang sakit. Okey, jadi itulah saja untuk PDPR kita pada pagi ini. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati kehidupan kita. Jadi saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.